yang tengah diuji, yang tidak terurus, yang mana stres, sila dengar betul-betul. Kita belajar daripada lebah. Hari ini kita belajar daripada lebah. Alright, mari kita tengok satu ayat Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 68. Mari kita tengok, kita baca sama-sama, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyuta wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Dan Tuhanmu memberi ilham kepada lebah, hendaklah engkau membuat sarangmu di gunung ganang dan di pokok-pokok kayu, dan juga di bangunan-bangunan yang didirikan oleh manusia. Okey, dekat sini saya nak bagi tahu, Allah jaga lebah sehingga kan Allah bagi tahu dekat lebah daripada zaman dulu lagi sehingga turunnya Al-Quran. Allah bagi tahu, suruh bagi tahu dekat kita ni, bagi tahu ayat Al-Quran tu bahawa lebah dia taat daripada dulu sampai sekarang. Bukti dia apa dia? Allah suruh buat sarang dekat Gunung Ganang. Ada tak lebah buat sarang di Gunung Ganang? Ada. Kita duk tengok video kadang-kadang viral tu kan. Kemudian di pokok-pokok, ada tak lebah hinggap di pokok? Yes, of course, tualang. Ada tak lebah di sarang-sarang yang dibina oleh manusia? Sangat banyak. Okey, apa yang kita nak dapat daripada sini? Contoh, seperti mana yang dibina oleh, sarang dibina oleh Bayu Kelulut. Kalau tengok ni, Bayu Kelulut, mereka membina sarang-sarang, lebah hingga sarang-sarang yang mereka bina. Sebab apa? Ini adalah perintah Allah. Ini penyusunan yang Allah tentukan kepada lebah. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, sahabat sekalian, bayangkan kita punya Allah susun sebagai kita. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Kita sebaik-baik ciptaan. Kita khalifah di atas muka bumi ini. Adakah Allah nak sia-siakan kita? Tidak sama sekali. Jadi, yang mana tengah stres, yang mana tengah diuji secara berat ni, tolong ingat bahawa Allah Ta'ala tidak pernah mensia-siakan kita. Allah Ta'ala tengok kita. Allah Ta'ala sedang uruskan kita. Jadi, poin dia adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita tidak ada sedaya upaya melainkan kekuatan itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak? Hebat. Allah cipta lebah. Allah cipta kelulut. Kelulut tu adalah salah satu spesies lebah lah. Yang mana menghasilkan madu. Macam mana Bayu Kelulut susun ataupun dapat buat sarang untuk madu-madu, lebah-lebah ni untuk hinggap. Bukan madu yang tu nah. Bukan madu yang kita buat rumah, madu tu pi duduk. Tu bukan madu tu. Iklan. Okey, jadi kita stres, kita sangkut dengan pemikiran kita bahawa Allah uji kita ni seolah-olah Allah benci kita. Tidak. Allah sedang uruskan kita. Sekecil-kecil benda begitu pun, ni info tambahan, ada 20,000 lebih jenis lebah yang Allah susunkan. Dan setiap kumpulan lebah tu, dia ada puteri dia. Tuan-tuan dan perempuan, puteri dia tu setiap hari menghasilkan 2,000 telur untuk keturunan dia ni. Siapa yang susun? Siapa yang buat? Allah Ta'ala yang maha hebat. Barulah kalau kita sebut Allahu Akbar, Allah maha besar, Masya Allah, kita boleh mengalirkan air mata. Ini rahsia dia. Kita lihat kebesaran Allah. Kita tengok langit. Kita tengok kebesaran-kebesaran yang lain, yang mana Allah cipta, yang mana Allah susun. Kita tengok pokok. Pokok itu ada daun yang luruh. Kita nampak, kita daripada mata kita nampak luruh. Sedangkan Allah maha tahu, Allah yang mengaturkan luruhnya pokok tersebut. Adakah Allah tidak mengaturkan sakit kita? Of course Allah mengaturkan sakit kita. Banyak Allah mengajar kita tentang kehidupan.
berkenaan dengan kita minta kepada Allah, Allah kurniakan. Kadang-kadang kita tolong orang, on the spot Allah tolong kita semula. Bayangkan. Dan satu lagi rahsia yang saya nak kongsikan, kita zikir untuk rohani. Makanan kita zikir untuk rohani kita. Jadikan madu sebagai makanan untuk kesihatan kita fizikal. Sihat mental kita dengan zikir, dengan ingat Allah. Zikir tu ingat kepada Allah lah, zikrullah. Kita ingat Allah, kita tengok kebesaran Allah. Daripada lebah tersebut pun kita boleh tahu dah kebesaran Allah, sebagaimana besarnya ciptaan Allah Ta'ala ni. Hebatnya, kan? Tetapi kita sebaik-baik ciptaan, iaitu manusia, kan? Masya Allah. Kita tak nampak kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Sedangkan kita nampak keburukan sahaja di dalam diri kita. Jadi kuat dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lain untuk kita tahu bahawa Allah itu maha mengaturkan. Alright? So, dapat sesuatu daripada perkongsian pendek kali ini, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, boleh dapatkan. Saya nak bagi tahu pun, kita tahu banyak jenis madu dalam dunia ni. Dan yang ni saya endorse daripada saya sendiri. Saya pernah meeting dengan founder dia ni, Bayu Kelulut ni. Saya pernah meeting dengan Bayu Kelulut, founder dia nama Tuan Hisham. Okey. Waktu tu saya jumpa di Singapore, airport Changi. Jadi dia ada kontak saya, jadi kita sembang berkenaan kebaikan. Salah satu yang saya ingat dia kongsikan adalah madu kelulut. Satu sudu madu kelulut seolah-olah 10 sudu madu lebah dia punya kebaikan. Tuan-puan boleh kajilah, boleh tengok dekat laman web yang saya sediakan, www.bayukelulut.com. Alright. So yang tu yang saya boleh kongsikan, dan juga saya pun amalkan juga, jangan risau. Saya cakap, saya bikin. InsyaAllah moga-moga kita dapat manfaat. Sebab apa? Fihi shifa'ul linnas. Mari kita tengok bukti ayat Al-Quran bahawa madu itu syifa. Mari saya kongsikan ayat Quran. Nak tengok tak? Tengok dekat sini. Kita baca sama-sama. Kita baca maksud dia. Ayat 69. Rujuk surah An-Nahl. Ayat 69. Allah kata lagi kepada lebah, kemudian makanlah dari segala jenis bunga-bungaan dan buah-buahan yang engkau sukai. Serta turutlah jalan-jalan peraturan Tuhanmu yang diilhamkan dan dimudahkannya kepadamu. Nampak? Ni untuk lebah kita. Okey. Dengan itu akan keluarlah madu, keluarlah dari dalam badannya minuman madu yang berlainan warnanya, yang mengandungi penawar bagi manusia. Fihi shifa'ul linnas, penawar bagi manusia, bukan penawar bagi kambing, bukan penawar bagi pokok kayu, tidak. Allah wujudkan madu untuk penawar bagi manusia. Ini Al-Quran sebut. Okey? So, dapat sesuatu daripada ayat ni. Kita habiskan ayat ini. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda yang membuktikan kemurahan Allah bagi orang-orang yang mahu berfikir. Kita fikir kebesaran Allah. Allah turunkan kepada kita untuk kita fikir, untuk kita convert kepada kita punya masalah. Kita nak bagi reda kita punya masalah. Kita sakit kepala, kita stres dalam kehidupan. Inilah waktu dia. Lebah mengajar kita, ciptaan Allah kepada lebah itu mengajar kita bahawa Al-Quran itu benar, Allah Maha Besar. Alright? So, wallahu alam, dapat sesuatu, komen sesuatu, kongsikan kepada ramai orang. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.